Assalamualaikum dan salam syarku sayang, bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan majlis perasmian mula kerja bagi projek pembinaan Masjid Kuala Matu di Matu pada Rabu. Terdahulu, beliau bersama tetamu kenamaan yang lain menyaksikan tayangan video khas Masjid Kuala Matu sebelum menyempurnakan simbolik perasmiannya. Beliau kemudian menyaksikan penyerahan kontrak daripada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya kepada kontraktor terpilih bagi pelaksanaan masjid tersebut. Pembinaan Masjid Kuala Matu sangat strategik kerana lokasinya terletak di tepi jalan pesisir dari Daro dan bakal menjadi pintu masuk ke Matu. Kedudukannya yang menghadap Laut Cina Selatan menjadikan masjid ini sesuai untuk berfungsi sebagai balai cerap pertama yang khusus ditempatkan di zon tengah Sarawak. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol, Ahli Parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi dan Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Dalam sidang media, Premier Sarawak memberitahu lot kediaman skim pembesaran kampung SPK bagi projek perumahan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng akan ditambah termasuk membangunkan beberapa rumah di kawasan tersebut. Menurut beliau, 20 unit rumah yang dibina pada asalnya hanyalah sebagai percubaan, namun projek tersebut mendapat permintaan menggalakkan. Jelasnya, faktor ini mungkin disebabkan oleh kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak. Ini mungkin disebabkan oleh kemudahan yang kita beri oleh kerajaan. Pertamanya ialah kos infrastruktur tidak kita beri kepada pembeli tetapi ditanggung oleh kerajaan. Sebenarnya secara purata kos infrastruktur termasuklah tembok dan tanah, bekalan api, elektrik dan juga bekalan air serta jalan raya, satu lot semua ditanggung oleh kerajaan dan kosnya ialah lebih kurang RM150,000. Selain itu, tambahnya pembayaran deposit sebanyak RM10,000 daripada Kerajaan Sarawak untuk pembeli juga antara sebab permintaan itu bertambah. Sejurus selepas perasmian, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkesempatan meninjau projek pembinaan Benteng Hakisan Kuala Matu. Dalam tinjauan itu, beliau mendengar taklimat daripada perunding Timur S Sendirian Berhad, Insinyur Liu Tsiu Kau mengenai projek bernilai RM7.07 juta yang memberi manfaat kepada para peniaga kawasan itu sekaligus bakal menjadi daya tarikan pengunjung. Projek itu telah diluluskan oleh Premier Sarawak pada awal tahun 2020 dan penyerahan tapak projek telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya pada 2021. Pembinaan benteng itu bertujuan mengelak hakisan berterusan di pantai Kuala Matu yang semakin terhakis akibat ombak terutama pada musim tengkujuh. Sementara itu, Premier Sarawak dijadual menyempurnakan perasmian dua majlis yang akan diadakan di Miri Marriott Resort and Spa pada Ahad ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir Dr. Ripin Lamat berkata Premier Sarawak akan menyempurnakan simbolik perasmian Majlis Gawai Raya Dun Lambir 2022 dan juga Majlis Pelancaran Projek Integrated Community Centre Fasa 2 Taman Jelita Miri. Semasa mempromosikan mesyuarat persiapan kedua-dua majlis berkenaan pada Selasa, beliau berkata pelbagai acara persembahan disajikan pada majlis tersebut. Paling menarik katanya ialah pertandingan gerai gawai raya yang menyasarkan lebih 60 gerai untuk mengambil bahagian terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan rumah panjang sekitar kawasan Dun Lambir. Tambah Dr. Ripin, hadiah menarik juga ditawarkan bagi pemenang gerai gawai raya iaitu Johan RM3,000, tempat kedua RM2,000, tempat ketiga RM1,500 dan sagu hati sebanyak RM500. Sejurus selepas mesyuarat itu, Dr. Ripin melakukan lawatan ke tapak majlis tersebut bersama dengan semua ahli mesyuarat. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD terus membentuk Sarawak dalam kemahiran teknologi dan inovasi termasuk kualiti modal insan. Menterinya Datuk Roland Sagah Wee In berkata hubungan kukuh institusi teknikal dan pihak industri amat diperlukan dalam menyokong pihak kerajaan menjayakan transformasi industri digital. Through this partnership, both industries and technical institutions can invest in intelligent skilled talent, first-class infrastructure, advanced equipment, job training,
employment opportunities, and many more benefits. Therefore, I hope Centex and other institutions in Sarawak to continuously leverage on partnerships with industries, especially co-invest in education. Mainly, this will be vocational education and skills training to be the place as a transition for the workforce for the future of Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Centex Digital Tech Event 2022 sempena International Digital Economy Conference Sarawak IDEX 2022 di Kuching pada Rabu. Sementara itu, Datuk Roland menambah Centex berada di landasan yang tepat dalam melahirkan bakat yang lebih berkemahiran dan bersedia melalui perkongsian dengan industri peneraju global. Justru itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada Centex atas memorandum persefahaman MOU dengan beberapa agensi bagi membangunkan program pendidikan dan latihan yang komprehensif untuk menyokong pembangunan tenaga kerja termasuk teknologi pintar di Sarawak. Dalam pada itu, Sarawak kini sudah berada dalam kedudukan baik dari segi pelaksanaan bandar pintar di negeri ini. Menurut Nicholas Yong Chun Seng dari Huawei Malaysia, dalam jangka masa 2 hingga 3 tahun depan, masyarakat boleh melihat keberadaan bandar pintar yang lengkap dibangunkan di Bandaraya Kuching. Jelasnya dari segi pembangunan bandar pintar, rangka kerja harus dibentuk berdasarkan keperluan tersendiri di setiap lokasi. Dalam hal ini, Sarawak katanya sudah bersedia kerana kerajaan negeri di bawah pimpinan Premier Sarawak sudah mempunyai visi untuk mendigitalkan sektor ekonomi di Sarawak serta merangka pelan induk bandar pintar Kuching sejak sebelum pandemik COVID-19 lagi. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui pada program ceramah bandar pintar anjuran Lembaga Multimedia Sarawak SMA di Pusat Inovasi Warisan Kreatif SMA di sini pada Rabu. Nicholas menambah pelaksanaan ini juga dapat dipercepatkan kerana kebanyakan agensi kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan sudah menggunakan platform sama sebagai pusat pengumpulan data. Katanya apabila platform yang sama digunakan, maka sistem itu sudah mempunyai pelbagai data dan langkah seterusnya adalah untuk memanfaatkan data tersebut dengan sebaiknya. Keperkembangan sukan, Sarawak kembali menjadi tumpuan para pemain 10-pin bowling bertaraf dunia apabila menjadi tuan rumah kejohanan 10-pin bowling jemputan antarabangsa Kenyalang 2022 yang dijadual berlangsung pada 24 hingga 26 Jun ini di Megaland Sarawak Batu Kawah Kuching. Difahamkan seramai 210 orang pemain dari 10 buah negara akan berentap dalam kejohanan anjuran Persatuan Bowling Amatur Sarawak ABAS dengan kerjasama Perbadanan Sukan Sarawak SSC. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, negara-negara yang mengesahkan penyertaan dalam kejohanan selama 3 hari itu ialah Singapura, Australia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Ireland, United Kingdom dan Hong Kong. Termasuk juga dari negeri-negeri tim-tim negeri di Malaysia, dari Penang, Kuala Lumpur, Johor, Selangor dan Sabah that has responded. Dan untuk Sarawak, tim Sarawak kita ada lebih kurang, if I'm not wrong, about 100 bowlers to participate in this open category and the 4 youth categories. Ini is one good thing because we've not had competition for a long time. So kita mengharapkan this tournament that becomes a good exposure point, terutama for junior bowlers, to see them to compete with the rest of the regional players in that sense. Bercakap dalam sidang media di Pusat Akuatik Pandalela Rinong, Petra Jaya pada Rabu, Datuk Gerald menambah kejohanan tersebut akan mempertandingkan kategori terbuka dan remaja dengan 4 kategori umur berbeza. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM36,200 ditawarkan kepada pemenang dengan juara kategori terbuka bakal menggondol RM10,000 berserta medal. Manakala juara bagi kategori remaja lelaki dan perempuan masing-masing akan membawa pulang RM1,000 dan medal. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.